Jadi sama lah seperti yang disoalkan tadi, soal DAP, anti Melayu dan sebagainya. Ya. Seorang pimpinan ataupun pemimpin utama PAS Perak ada membisik kepada saya bahawa sebenarnya sekarang ini mereka telah pun berjaya menanamkan ketakutan atau rasa gusar di kalangan orang Melayu tentang DAP, sebagaimana Pakatan Harapan berjaya meyakinkan rakyat pada pilihan yang lalu bahawa 1MDB satu skandal yang sama. Jadi mereka membandingkan ya, slogan ataupun cerita betapa bahayanya DAP, betapa ya misterinya DAP dengan Red Bin Army dan sebagainya, yang sebenarnya tidak ada pun. Saya nak bagi satu contoh saja. Pada satu ketika yang lalu, tahun lepas saya, ada seorang pegawai polis yang dipindahkan ke kontingen Kuala Lumpur. Ya. Pegawai polis ini berbangsa Cina, yang setahu saya tidak dikenali oleh PBB DAP pun. Bahkan pada satu ketika, profil pegawai tinggi polis berbangsa Cina ini disiarkan oleh Sokar BMCA. Ya. Tetapi apabila dengan tiba-tiba berlaku satu proses pertukaran rutin, ya, rutin reshuffle di Bukit Aman, dan pegawai ini tukarkan ke kontingen Kuala Lumpur, IPK Kuala Lumpur, dikatakan DAP di belakang. Sedangkan DAP tak tahu apa-apa pun, kenal pun tidak dengan dia. Ya. Dan mungkin pegawai ini pun takut ataupun anti ataupun tak mau dikaitkan dengan DAP. Ya. Tetapi apabila seorang yang berbangsa Cina mata sepet ditayangkan begitu, maka inilah lalu dikaitkan dengan komunis lah, dikaitkan dengan Kristian dan sebagainya. Ya. Dan halayak kita orang Melayu ini memang suka cerita-cerita gosip seperti ini, cerita hantu, cerita jin. Tak percaya tengok lah, tengok apa tu smartphone tu, cerita apa yang tengok. Dia orang menghalau jin lah yang dia urut itu yang orang suka tengok. Jadi orang memang hobi Melayu tu. Jadi dia menggunakan saiki Melayu yang seperti itu untuk menyebarkan fahaman politik yang menakutkan orang. Sedangkan dahulu PAS juga yang bawa, yang mengusung DAP ke sana kemari. Iya tak? Daripada tahun 86, sewaktu Datuk Nahari Haji Ahmad menjadi sesung PAS. Ya. Sebenarnya kerjasama dengan orang Cina ini di peringkat PAS bermula ketika Ustaz Nahai jadi Selangor 1986. Ya. Tetapi oleh kerana beliau ada masalah dengan leadership PAS, beliau terpelanting keluar, benda tak jalan. Jadi artinya sebenarnya yang memulakan kerjasama dengan bangsa Cina ni di peringkat PAS adalah di peringkat politik Melayu adalah PAS sendiri, bukan takat UMNO sahaja. Dan seterusnya, tahun-tahun seterusnya, apabila APU dibentuk, Angkatan Badan Ummah dibentuk, apabila UMNO pecah dua pada 1987, ya, mereka terus berbicara dengan DAP dan walaupun tidak ada satu perikatan secara formal, ya. Begitu juga dengan 2008, cuma understanding ataupun sepahaman, tidak berlawan bersama sendiri. Ya. Sebab Pakatan Rakyat hanya dibentuk pada 2008 selepas menang 5 negeri itu saja. Jadi sebenarnya PAS sendiri, terutama ketika almarhum Dr. Guru Aziz masih ada, orang yang menjual dan sebenarnya pun Haji pun sokong juga. Kita ada gambar dia duduk dengan Kit Siang, duduk dengan Buan Eng, duduk dengan Karpal Singh dan sebagainya. Tetapi kerana barangkali sekarang ini dari segi politik itu tidak menguntungkan dia, ya, dan kita nampak bagaimana dia, ya, kita dah tahu lah sekarang semua sudah menjadi sejarah, ya, bagaimana si Ustaz Agung PAS bekas, iaitu Nasruddin Isa, telah pun dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan tuduhan money laundering. Tak tahulah dengan kerajaan baru di bawah Perikatan Nasional tegur satu tidak, tetapi
mereka terlibat dengan tempias ataupun dapat faedah daripada Wan MDB itu nampaknya. Ya. Terus lihat, itulah ya. Setakat mana benda itu boleh berjaya, saya sendiri tak dapat menyangka. Saya tidak tahulah ini apa asasnya kan. Sebab dari segi undang-undang parlimen, dia tak ada membezakan antara ahli parlimen Melayu dengan bukan Melayu. Timbul cerita Melayu bukan Melayu ni bila Haji Hadi. Ya, Haji Hadi 2008 dengan wawasan, dengan gagasan kerajaan perpaduan itu. Ingat tak? 16 September 2008 Anwar Ibrahim cuba untuk mendapatkan 30 MP daripada yalah, yang dibawa ke Taiwan semua tu kan. Jadi kawan kita ni dia buat soal tak cukupnya orang Melayu tu. Dan dia yang saya difahamkan tak nak tanda tangan. Dan dia bukan gagal gagasan 16 September itu, dan Pak Lah kekal sebagai Perdana Menteri sampai dia digantikan oleh Najib. Kemudian satu lagi ialah soal Melayu, soal agenda Melayu macam mana yang tak boleh dibawa. Sebab ada perkara yang sama ada parlimen setuju atau tidak, kena buat. Contohnya program-program di bawah peruntukan 153 kedudukan istimewa Melayu. Ini tak perlukan keputusan parlimen. Jadi masalahnya kita sekarang ini adalah kita berhujah ikut sedap kita aja. Ya. Bila nak bentuk kerajaan dan kita ramai orang Melayu, kita buat hujah yang semua memihak kepada kita, walaupun benda itu tak perlu pun. Saya nak sebutkan banyak peruntukan mengenai Islam, mengenai raja-raja, mengenai bahasa, mengenai kedudukan istimewa Melayu dan sebagainya yang tidak boleh disentuh oleh parlimen. Ya. Dan kalau parlimen hatta 2/3 majoriti pun ya tak bagi ataupun yalah apa pun, dia kena melalui majlis raja-raja. Jadi sebenarnya perlunya Perdana Menteri Melayu ke ahli parlimen Melayu tak perlu sebenarnya. Tidak ada dalam undang-undang kita yang memerlukan itu. Tak ada. Kenapa jawatan menteri besar di negeri-negeri yang kita panggil negeri Melayu, di 9 negeri itu Melayu, itu sejarah saja. Sejarah saja, bukan salah apa pun. Menteri besar betul, susun kerajaan betul. Di 9 negeri itu, 9 negeri ya, mesti Melayu, mesti Islam, mesti itu. Tapi Perdana Menteri tak ada. Atau raja, dia mesti Melayu, mesti Islam, mesti raja dan sebagainya. Itu disebut dalam perlembagaan. Yang lain tak ada, itu saja. Jadi mengapa kita kena extend kepada perkara yang lain yang sebenarnya akan menyebabkan negara kita ni jadi pelik, akan menyebabkan pelabur lari, tak minat datang ke sini. Jadi saya minta kawan-kawan dalam keadilan dan juga amanah dan lain-lain bekerja kuat. Memang seolah-olahnya sekarang ini kita seolah-olah menongkah arus lah dalam soal ini, tapi kita kena steadfast, kita kena konsisten. Sebab saya tak nampak benda ini mustahil dilakukan dengan syarat kita tahu. Ya. Dan saya saya dah 10 tahun, 20 tahun saya bercakap benda, tapi masih lagi orang duk main dulu ini. Ya. Ini yang menjadi masalah benar. Dan mengapa perlu ahli parlimen Melayu kalau ahli parlimen Melayu tapi membalun saja. Dan saya nak sebut, baik di peringkat negeri atau parlimen, mereka yang menentang untuk isytihat harta ialah ahli parlimen UMNO dan PAS. Ahli parlimen UMNO dan PAS yang tidak setuju untuk mereka isytihat harta, sedangkan PAS dahulu setuju waktu dalam Pakatan Rakyat. Bila keluar berkawan dengan UMNO, dia pun tak setuju. Jadi siapa yang dakwah siapa sekarang ni? UMNO yang ikut PAS kan, PAS juga UMNO. Ikutlah. Dia tak mau isytihat harta. Dia kata, oh ini terdedah sulit. Memanglah kita nak dedahkan. Itu tujuannya. Bukan macam dulu. Isytihad dengan Perdana Menteri saja. 1 bilion pun tak apa. Ya.
1 bilion pun tak apa. Sekarang kita dedah kan, okey. Dan tiap-tiap kali, kata tahun ni, okey, tahun ni saya punya aset, saya punya property 1 bilion. Tahun depan 1,5 bilion orangnya. Ni setengah bilion ni mari mana? Tak boleh tanya. Kan? Sebab kita perlu kat website. Dia bukan rahsia. Ini yang kita nak longgarkan. Ya. Dan negara lain dah buat dah. Jadi Malaysia ni masih ke belakang. Jadi dengan ada yang berlaku Sheraton Mall ni, sangat meletakkan Malaysia calon untuk jadi negara pariah baliklah. Sama dengan Zimbabwe itu semua. Sorry lah. Amin. Saya bukan suka, tapi saya nak bagi amaran, ingatan supaya kita jangan diam. Jangan diam. Kita kena buat sesuatu supaya kita tidak menggelongsong masuk dalam longkang tu. Ni Muhyiddin dengan si Kitul tengah buat kerja ni.